Hai, apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam terus berkongsi. Baiklah, jom kita bina ulasan bagi subjek Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Kali ini, tajuk yang kita akan bina ulasan ialah cara-cara berbuat baik kepada jiran. Baiklah, jom kita bersama-sama lihat dan membaca soalan berkaitan ulasan ini. Berdasarkan gambar-gambar dan maklumat-maklumat di bawah, tulis ulasan tentang cara-cara berbuat baik kepada jiran tetangga dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Cara-cara berbuat baik kepada jiran tetangga. Yang pertama, bertegur sapa dengan jiran. Yang kedua, menziarahi jiran. Yang ketiga, membantu jiran. Dan yang keempat, menjaga hati jiran. Baiklah, suka diingatkan, ketika kita membaca soalan, eloklah baca berulang kali sehingga kita betul-betul faham dan juga kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Dan sebenarnya bahagian arahan juga terdapat maklumat yang kita boleh gunakan untuk tulis bahagian pendahuluan. Baiklah, seterusnya kita perlulah membuat satu jadual yang mana bahagian atas sekali kita akan masukkan bahagian pendahuluan. Bahagian di tengah kita akan masukkan bahagian isi. Dan di sini ada 4 isi. Kenapa? Sebab sebentar tadi dalam soalan ada 4 gambar ataupun 4 cara untuk berbuat baik kepada jiran tetangga. Dan di bawah sekali kita akan masukkan penutup ataupun kesimpulan. Baiklah, seterusnya kita perlu masukkan penanda-penanda wacana, iaitu antaranya, selain itu, seterusnya dan akhir sekali. Penanda-penanda wacana ini bolehlah digunakan ataupun diubah mengikut kesesuaian anda. Baiklah, seterusnya kita masukkan pula bahagian pendahuluan. Pendahuluan ini seperti yang saya kata sebentar tadi, bolehlah ambil dari bahagian arahan, iaitu gambar menunjukkan cara-cara berbuat baik kepada jiran tetangga. Terdapat beberapa langkah untuk kita berbuat baik. Jadi lengkap sudah bahagian pendahuluan kita. Cukup mudah kerana boleh dapatkan maklumat ini daripada bahagian arahan dalam soalan. Seterusnya, kita lengkapkan kata bantu untuk bahagian isi. Kita terus masukkan keempat-empat kata bantu. Baiklah, kita boleh gunakan kita perlulah, kita hendaklah, kita mestilah dan kita haruslah. Susunan ataupun kata bantu yang kita gunakan bolehlah kita tukar ataupun ubah mengikut kesesuaian kita juga. Seterusnya, kita rujuk semula gambar kita nak cari, iaitu nak cari apa? Kita nak cari bahagian isi yang tersurat dan juga tersirat. Isi tersurat kita sebenarnya dah boleh ambil dari bahagian soalan sebentar tadi, iaitu yang terdapat pada keempat-empat gambar cara-cara berbuat baik kepada jiran. Baiklah, kita tengok isi ataupun gambar yang pertama, iaitu isi tersuratnya bertegur sapa dengan jiran. Dan di sini isi tersirat yang kita boleh masukkan agar mengeratkan hubungan. Saya ulang, isi tersirat yang kita boleh masukkan ialah
agar mengeratkan hubungan. Baiklah, jadi kita dapat hasilkan ataupun lengkapkan satu ayat ataupun ayat pertama untuk bahagian isi. Antaranya, kita perlulah bertegur sapa dengan jiran agar mengeratkan hubungan. Jangan lupa untuk letakkan noktah ataupun titik selepas perkataan ataupun di hujung ayat yang pertama ini. Seterusnya, kita lihat semula soalan sebentar tadi, iaitu dalam gambar kedua. Isi tersuratnya ialah menziarahi jiran. Dan isi tersirat yang kita boleh masukkan daripada isi tersurat ini ialah bertanya khabar tentang kesihatannya. Baiklah, kita kembali ke jadual dan kita masukkan untuk ayat kedua bahagian isi. Selain itu, kita hendaklah menziarahi jiran untuk bertanya khabar tentang kesihatannya. Lengkap dua ayat untuk bahagian isi. Seterusnya, kita rujuk semula gambar soalan, iaitu untuk gambar yang ketiga pula. Isi tersuratnya ialah membantu jiran. Dan isi tersirat yang kita boleh letak atau masukkan di sini ialah meringankan beban. Baiklah, kita kembali ke jadual dan kita lengkapkan ayat yang ketiga. Seterusnya, kita mestilah membantu jiran supaya dapat meringankan beban. Nampak? Senang bukan? Iaitu telah lengkap 3 ayat untuk bahagian isi. Tinggal satu sahaja lagi, iaitu ayat ataupun gambar yang keempat. Baiklah, kita kembali ke gambar soalan. Kita lihat isi tersurat untuk gambar yang keempat ialah menjaga hati jiran. Dan isi tersirat yang kita boleh masukkan di sini ialah menenangkan hati mereka. Baiklah, kita kembali ke jadual sebentar tadi dan kita lengkapkan ayat untuk isi yang keempat, iaitu akhir sekali kita haruslah menjaga hati jiran agar dapat menenangkan hati mereka. Nampak? Dah lengkap sudah bahagian pendahuluan ataupun bahagian perenggan yang pertama dan juga bahagian isi. Sekarang tinggal sahaja bahagian penutup ataupun kesimpulan. Baiklah, jom kita lihat iaitu bahagian penutup. Selalunya kita boleh gunakan permulaan ayat untuk penutup, kesimpulannya ataupun konklusinya. Kita boleh pilih mana-mana yang kita rasa lebih sesuai. Baiklah, jom kita lihat pula kesimpulan yang boleh kita buat berdasarkan soalan ulasan ini. Kesimpulannya, kita perlulah menjaga hubungan dengan jiran tetangga supaya kita akan gembira dan ceria. Baiklah, jadi lengkap sudah keseluruhan ulasan iaitu untuk bahagian pendahuluan, bahagian isi dan juga bahagian penutup ataupun kesimpulan. Baiklah, jom kita cuba baca bersama-sama dan nanti anda bolehlah salin semula ke dalam buku latihan yang perlu anda salin. Gambar menunjukkan cara-cara berbuat baik kepada jiran tetangga. Terdapat beberapa langkah untuk kita berbuat baik. Antaranya, kita perlulah bertegur sapa dengan jiran agar mengeratkan hubungan. Jangan lupa noktah ya. Selain itu, kita hendaklah menziarahi jiran untuk bertanya khabar tentang kesihatannya. Seterusnya, kita mestilah membantu jiran supaya dapat meringankan beban. Akhir sekali, kita haruslah menjaga hati jiran agar dapat menenangkan hati mereka. Kesimpulannya, kita perlulah menjaga hubungan dengan jiran tetangga supaya kita akan gembira dan ceria. Di sini diingatkan juga jangan lupa tanda noktah ataupun
titik. Jadi lengkap sudah keseluruhan, iaitu perenggan yang kita hasilkan untuk membina ulasan. Jangan lupa boleh guna untuk salin semula dalam bentuk perenggan. Jadi mudah bukan untuk membina ulasan? Jadi saya harap video ini ataupun cara-cara yang saya terangkan sebentar tadi dapatlah memudahkan ataupun sedikit sebanyak dapat membantu anda dalam membuat ataupun membina ulasan bagi subjek Bahasa Melayu sekolah rendah. Jadi setakat itu saja dulu perkongsian saya untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye-bye.